Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala matla'ah 391. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan ijab dan qabul. Selesai dah bai'ul mutawallid tarafain. Jual beli mutawallid tarafain. Ini bai'ul mutawassit, jual beli orang tengah yang kontrol ijab dan qabul. Baik, sambung lagi last ni. Dan sah ijab dan qabul. Sebelum masuk bai'ul mu'attah. Ini pendetailan yang terakhir sebelum masuk bai'ul mu'attah, iaitu berkaitan dengan ijab dan qabul isyarat. Dan sah ijab dan qabul, sah tu jika, dan sah ijab dan qabul, yani dan sah lafaz ijab dan lafaz qabul jika lafaz ijab dan lafaz qabul tu dengan isyarat yang bisu, dengan isyarat daripada orang yang bisu, sah. Jadi isyarat orang yang bisu ni dia panggil apa? Dia panggil menepati lafaz soreh. Isyarat orang bisu tu soreh, lafaz soreh. Kalau isyarat orang yang natiq, orang yang boleh bertutur macam kita ni, dipanggil kena pada kinayah, kena lafaz kinayah. Jika dengan isyarat yang bisu, ataupun isu kedua, dia ada dua isu ni. Sah juga, ataupun sah juga ijab dan qabul. Sah tu jika dengan surat sekalipun. Sah juga dengan lafaz ijab dan qabul dengan isyarat bagi orang bisu, dan sah juga lafaz ijab dan qabul dengan tulisan. Walaupun dengan tulisan sah juga, asalkan ada lafaz yang nama ijab dan lafaz yang nama qabul. Maka jika diberi seorang, maka ni dia nak perincikan yang kata sah, contoh sah lafaz ijab dan qabul menggunakan tulisan. Macam mana yang kata guna tulisan ni? Jika diberi seorang, ini diberi oleh seorang. Jadi seorang tu jadi fa'il. Jika diberi seorang, jika diberi oleh seorang surat. Ini tulisan. Tulisan apa? Tulisan ijab. Tulisan ijab. Beri itu kepada orang yang ghaib. Beri itu dia tulis surat, tulis lafaz ijab dan qabul guna surat, guna kertas, guna surat. Beri itu kepada siapa? Kepada orang yang ghaib. Kepada orang yang ghaib. Ghaib itu daripada majlis akad. Ini orang yang tidak ada dalam majlis akad. Siapa tak ada dalam majlis akad? Penulis. Penulis tu dia tulis je. Dia tak ada dalam majlis akad. Tu. Dia jah tulis surat, hantar. Yang duduk dalam majlis akad ni pembeli. Penjual tidak ada dalam majlis akad. Yang menjadi wakil dia ni adalah yang mengganti lafaz ijab dia ialah surat dia. Tulisan dia. Orang lain yang bawa tulisan ni. Yang kata sah tu lafaz ijab dan qabul tu, lafaz ijab dan qabul tu sah tu dengar. Dengar tu kait pada sah. Lafaz ijab yang mana? Ijab dan qabul guna surat tu dengan menjual, yakni lafaz ijab dan qabul menjual. Atau lainnya, atau sah juga lafaz lain daripada menjual. Lafaz gadai, lafaz sewa, sah. Dengan syarat qabul oleh orang yang diberi surat kepadanya itu, qabul tu dengan bersegera. Dia ada syarat dia. Jadi syarat yang kata sah tu
Dengar tu dia panggil takluk kepada sah. Jadi yang kata sah tulis surat, penjual dia tulis lafaz ijab dan qabul dalam surat menggunakan tulisan, hantar kepada pembeli. Syarat dia qabul tu dengan syarat qabul, yakni lafaz qabul oleh orang yang diberi surat kepadanya itu dengan segera. Mesti pembeli itu qabul segera, ni syarat. Segera tu macam mana? Tak kala. Tu dia kata segera. Ini ketika. Ini dia panggil taswir segera. Macam mana kata segera tu? Ketika terhentinya atas sirah jual yang tersebut di dalam surat itu. Tak jana kala ketika. Tak kala tu. Ketika terhenti. Ketika habis. Lengkap. Lengkap perkataan penulis itu. Lengkap atas tulisan apa? Atas sirah jual yang tersebut di dalam surat itu. Habis sahaja lafaz tulisan ijab, maka terus dia kena sambung qabul. Tak boleh nak skip, tak boleh nak selam dengan masa yang lama, tak boleh nak selam dengan perkataan lain. Dia kena qabul terus. Dia kena kata saya beli terus. Itu dia panggil terhenti atas sirah jual yang tersebut. Terhenti atas lafaz, sirah ni lafaz ijab. Tu jual tu lafaz ijab. Maka jika berkata-kata ia orang yang menerima surat, menerima tulisan lafaz ijab. Kalaulah pembeli ni, orang hantar kat dia surat, dan barang sekali, tiba-tiba dia baca perkataan ataupun lafaz ijab dalam surat tu, dia tak terus qabul. Dia sembang dulu. Dia baca penjual tulis dalam tulisan tu, saya jual lah barang ni, saya jual lah almari ni, saya jual lah cushion ni dengan harga yang tersebut. Terus tak qabul. Pembeli ni tak qabul terus. Dia sembang dulu. Maka tak sah. Maka jika berkata-kata ia orang yang diberi surat, atau ia pembeli tu, berkata tu dengan kalam yang lain. Dengan perkataan yang lain daripada lafaz qabul. Kalau berkata-kata qabul, memang tak jadi isu lah. Memang kena bercakap pun. Ni yang lain daripada qabul. Jawab jika mudarat ia. Mudarat tu tak sah. Tak sah lafaz ataupun tak sah jual beli. Apabila tak sah lafaz ijab qabul, membawa kepada tak sah jual beli. Kenapa? Kerana dia bukan taklid bai'ul mu'attah. Ini dikira jual beli yang hakiki, jual beli yang sebenar, jual beli yang lengkap 6 rukun, jual beli yang cukup segala 16 syarat yang dinyatakan dalam kitab kita ini. Tiba-tiba tak lengkap ijab dan qabul. Apabila tak sah ijab dan qabul, membawa kepada mudarat ataupun tak sah baik, tak sah jual beli. Mudarat ia apa? Mudarat ia kalam tadi. Ia perkataan yang lain. Bukan mudarat pembeli. Satgi tilak dia bubuh dhamir, dia taswir hantam ikut dah. Siapa mudarat ni ustaz? Pembeli lah mudarat. Pula dah. Sebab apa pula mudarat pembeli? Dah dia masuk perkataan lain, mudarat lah pembeli. Orang duk cerita ijab qabul pergi hantar pembeli pula dah. Sedap juga kalau silap dhamir dia, silap pandai hurai. Tu Tok Gaji kata. Tok Guru kata, cekak orang sekarang baca kitab tu. Silap dia pandai hurai. Tu Tok Guru. Silap hantar. Silap pun hantar dia pandai goreng tu. Tok Guru kata, kita ni kalau baca kitab tak boleh pi, dia kata. Kalau tengok tak tahu nak taswir, tak boleh pi. Tak pandai nak goreng mana tu. Tak boleh pi. Tapi orang ini dia kata cekap. Cekap lah. Ikut syaitan dia tu memang tak cekap. Goreng ikut dam. Habis mudarat ia. Settle. Dan nak cerita apa ni dam ni? Dam ini nak cerita dah sah dah ijab qabul menggunakan tulisan dengan syarat dia qabul tu, walaupun penjual tak ada dalam majlis akad, ada wakil je pergi hantar. Jadi
Sah. Apabila sah, ada tak berlaku tak, dia panggil khiyar. Tu nak cerita bab khiyar pula. Jadi khiyar ni dia kena sah dulu ijab qabul, baru ada khiyar. Dia khiyar ni dia panggil syariat susulan daripada lafaz ijab qabul. Apabila sah lafaz ijab qabul, sah akad jual beli, maka seterusnya dia ada syariat. Dia ada, dia panggil peruntukan yang Allah berikan kepada kedua-dua pihak yang nama dia ialah khiyar. Maksud apa khiyar ni? Maksudnya tawaran Allah Ta'ala kepada kedua-dua pihak ataupun salah satu daripada kedua ni untuk meneruskan jual beli ataupun cancel. Itu panggil khiyar. Ya? Khiyar ni ada 3. Khiyar majlis ini, tawaran Allah Ta'ala kepada kedua-dua ataupun salah satu daripada kedua pihak ini di dalam majlis. Selagi mereka belum berpisah, maka ada tawaran secara auto. Tak perlu pilih. Memang Allah Ta'ala beri secara auto. Apabila sah saja akad jual beli, selagi mana mereka berada dalam tu tak berpisah, selagi itulah mereka diberi pilihan oleh syarak untuk meneruskan khiyar ataupun nak pilih cancel, nak pilih jadi. Daripada khiyar syarak, khiyar majlis. Satu lagi kena pilih dalam akad, bukan pilih dalam majlis. Kena pilih dalam lafaz ijab qabul. Kena masukkan dalam lafaz ijab qabul, iaitu khiyar. Dipanggil khiyar apa? Khiyar syarak. Kalau tak pilih khiyar syarak, maka tak ada khiyar syarak. Khiyar syarak ni apa dia? Tawaran Allah Ta'ala kepada kedua-dua pihak yang memilih ataupun salah seorang daripada kedua pihak yang memilih sebanyak 3 hari 3 malam. Sama ada nak cancel jual beli ataupun nak kira jadi. Itu dipanggil khiyar syarak. Khiyar syarak. Syarat 3 hari. Tapi sebut khiyar syarak tak perlu sebut 3 hari tu, memang auto lah. Khiyar syarak hanya 3 hari sahaja peruntukan yang syarak bagi. Khiyar syarak ada satu khiyar dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada 3 khiyar. Mazhab Maliki dan Hanafi ada 2 khiyar saja. Kerana mazhab Hanafi dan Maliki dia tidak ada khiyar majlis. Khiyar majlis hanya ada dalam mazhab kita saja. Jadi khiyar satu lagi nama dia khiyar aib. Kita akan belajar semua ni 3 khiyar ni. Khiyar aib ini dia tak kira 3 hari. Dia kira apabila kita bertemu saja aib ini, maka boleh hantar balik. Wajib penjual ni menerima barang yang nak dihantar oleh pembeli sekiranya aib itu aib qadim. Maksudnya rosak ni lama. Masa akad tu ada dah kerosakan ni, tapi tak perasan. Beli kereta, masa kita akad tu memang jahanam dah benda ni. Cuma tak nampak, tak perasan aja. Bukan jahanam di tangan kita. Jahanam tangan kita tak boleh khiyar aib. Utum lah gitu. Hantam ya, bedal apa sebulan tu jahanam kereta nak pergi tukar. Aib ni. Aku mengaji ke aib boleh tukar. Mengaji tak betul. Mana boleh tukar, dia je jahanam. Ini jahanam lama, dia panggil qadim, dia panggil aib qadim. Tu. Jadi di sini nak cerita ada tak khiyar. Dan berkekalanlah khiyar majlisnya. Ada khiyarnya. Jadi kekal khiyar majlis. Kekal tu kira macam mana? Sebab tak ada tuan ni. Sebab khiyar majlis ni nak tahu ukur dia selama mana penjual dan pembeli tak berpisah mereka berdua ni, mereka berada dalam majlis. Selama itulah khiyar ada. Penjual ada, pembeli ada dalam majlis, duduk sekali, tak berpisah. Mereka tak berpaling dengan tujuan untuk tinggalkan majlis. Selagi itu ada khiyar majlis. Tiba-tiba penjual tak ada. Berkekalanlah. Jadi berterusan. Dia panggil berterusan. Berterusanlah hukum khiyar majlisnya. Selama masa ia pada majlis qabulnya. Selama ia apa? Selama pembeli itu ada dalam majlis qabul. Walaupun penjual tak ada. Sebab dikira menepati penjual apabila dia terima surat lafaz ijab dan qabul. Selama masa ia pada majlis qabul, iaitu selama ia tidak memilih luzum. Itu makna selama dia masih berada dalam majlis. Selama pembeli itu masih berada dalam majlis. Selama tiada ni atau ni ni kedua. Selama tiada memilih ia siapa? Ia pembeli ataupun ia penerima surat tu. Ia akan luzun baik. Yang atas tadi selama ia pada majlis, selama ia masih berada dalam majlis.
ataupun dia masih berada dalam majlis. Tapi dia memilih luzum, putus, habis khiyar. Contoh pembeli ni apabila sampai saja surat, terus dia qabul, dia duduk dalam majlis lagi, tapi dia kata saya kira jadi dah. Makna kira jadi tu dia memilih luzum akad, dia panggil. Jadi akad tak boleh cancel. Pembeli dah tak boleh nak cancel, tak boleh dah. Nak cuk balik, saya tak jadi beli, nak hantar balik barang ni. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia dah memilih luzum, dia dah memilih jadi akad. Apabila pilih jadi akad, tak boleh nak fasah. Kerana apa? Kerana kira jadi. Melainkan penjual menggunakan tiket ihsan dia, tak apalah. Dipanggil tiket yang terakhir, iaitu iqalah. Iqalah ni dipanggil fasqun bitaradi. Cancel dengan redha daripada penjual. Syarat tak beri ruang dah. Kerana syarat membenarkan peluang dua. Tiga. Pertamanya dalam majlis, tiba-tiba dia pilih jadi. Habis. Tawaran tutup peluang. Yang kedua dia tak pilih khiyar syarat. Kalau dia pilih khiyar syarat dalam ijab qabul, boleh 3 hari lagi. Yang ketiga tak ada berlaku kerosakan. Maka tiga peluang yang syarat tawarkan kepada dia tak boleh cancel. Melainkan dia nak hantar balik juga ihsan daripada budi bicara daripada penjual. Penjual boleh menggunakan tiket yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Nama dia ialah iqalah. Iqalah ni besar pahala dia. Iqalah ni apa dia? Iqalah ni penjual secara sukarela. Kesian tengok pembeli, sukarela. Dia cancel, hantar balik. Maksudnya, terima balik duit, hantar balik barang. Tu dia panggil iqalah. Iqalah. Alif lam ta, iqalatun. Dan habis kita nak terus ke ini mudahnya ni kita express sebab nak ke bai'ul mu'attah. Ni ihsan ni. Dia panggil sukarela. Dia panggil cancel secara sukarela. Sukarela daripada pihak penjual. Jadi syarat tak paksa, syarat tak wajib. Maknanya tak wajib dihantar balik. Jadi kalau minta duk merayu pembeli duk merayu, tolonglah saya nak hantar balik ni, saya perlu duit, tak jadi beli ni. Jadi penjual kata saya tak boleh dah, tak boleh nak hantar balik sebab kira jadi dah. Bukan senang saya nak jual pula ni. Penjual tak nak lah kan. Yang jadi dah penjual. Tapi penjual ni afdal lah, ataupun sunat dia menggunakan tiket iqalah untuk bantu melunaskan ataupun bantu orang panggil apa? Hajat orang. Membantu orang panggil menunaikan hajat orang lain ni sunat dan afdal, tu panggil iqalah. Dapat tawaran pahala besar lah iqalah ni. Luzum baik ni kata jemaah apa? Luzum baik ni dia panggil confirm jadi. Tak boleh cancel, confirm. Luzum ni mana tetap. Muktamad, tak boleh jadi dah. Luzum baik. Dia panggil confirm jadi, tetap jadi, muktamad dah, tak boleh tarik balik. Tu dia panggil luzum. Ni luzum ni istilah. Dia panggil luzum baik. Nanti akan datang kita bincang secara umum lah. Bentuk-bentuk akad di dalam sistem muamalah. Ada beberapa bentuk. Ada asasnya ada 2 lah ataupun 3 bentuk. Pertama dia panggil akad lazim. Dia panggil akad lazim. Lazim tu daripada luzum jamak. Akad lazim minat tarafain. Dia panggil akad lazim daripada 2 belah pihak. Tak boleh cancel. Tu ada akad lazim daripada tarafain. Ada akad jaiz minat tarafain. Mana akad jaiz ni tak lazim. Jaiz akad yang harus boleh cancel bila-bila. Dia panggil akad jaiz minat tarafain. Dia boleh pasah bila-bila. Tu mana akad jaiz. Akad luzum dia tak boleh pasah. Dia bukan senang nak pasah. Akad lazim daripada tarafain. Dia panggil akad yang mu'tamad. Bolehlah guna istilah mu'tamad. Akad yang mu'tamad daripada kedua dua pihak, daripada 2 pihak, tak boleh pasah. Salah satu akad lazim minat tarafain ni jual beli. Contoh akad lazim minat tarafain dia panggil akad yang mu'tamad, yang tetap, yang putus, tu bahasa lama. Bahasa moden ni mu'tamad lah.
ataupun confirm bahasa Inggeris kan, bahasa kita muktamad. Tak bahasa Arab. Jadi bahasa lama putus, akad yang putus. Akad putus. Bahasa tua, akad putus dah. Tak bagilah. Kira jadilah. Jadi satunya jual beli contoh dia. Banyaklah lagi jual beli, salam. Baik. Maka jika memilih akan luzumnya, kalaulah dia pilih luzum walaupun tak berpisah dalam jual beli lagi, dalam majlis jual beli lagi, putuslah khiyarnya. Kalau dia pilih luzum, pembeli pilih luzum, pilih jadi, pilih muktamad, walaupun duduk dalam majlis lagi, kira putus, kira habislah tawaran khiyar. Tak boleh nak cuk dah. Putuslah khiyarnya, habislah pilihannya, tak boleh nak cancel. Tu mana habis? Tak boleh cancel khiyar. Kena teruskan. Dan berkekalanlah, yakni berterusanlah khiyar orang yang memberi surat hingga putuslah khiyar orang yang diberi surat kepadanya itu. Diikutlah. Diikut orang putus khiyar, kira ikut pembeli. Putus dengan luzum kan? Putus dengan luzum. Maka, ni habis. Yang ni penutup. Maka ni dia nak cerita pula, kalau tadi penjual tidak ada dalam majlis jual beli. Surat je sampai. Hak ni dua-dua ada dalam majlis tapi nak guna surat. Maka jika diberi surat oleh baik, penjual beli surat. Maka jika diberi surat oleh baik. Dia pun nak mengaji kat duk atas. Dia kacau selalu kita nak mengaji. Beruk. Ada. Jika ni dia dia perinci, maka perinci. Jika tu dia panggil akan ada jawab sekali lagi. Ini syartiah tu. Jadi maka ni dia nak perinci apa? Dia perinci isu yang kedua. Isu pertama tadi, hantar surat, penjual tidak ada dalam majlis. Penjual tak ada dalam majlis. Jadi isu kedua ni, surat juga, tapi penjual ada dalam majlis. Maka jika diberi surat oleh baik kepada orang yang hadir pada majlis akad. Pembeli ada dalam majlis. Penjual bagi kepada orang yang hadir pada majlis akad. Maka padanya, pada masalah ni, pada masalah penjual bagi surat kepada orang yang hadir dalam majlis. Ada. Kedua-dua ada dalam majlis akad. Padanya dua wajah. Padanya dua pendapat ashabul wujuh. Ada dua pendapat. Satunya, dan yang dipilih daripada dua ni, ni yang kita pakailah ni. Dan yang dipilih daripada dua tu, mengikut bagi Syekh Subki. Yang ikut pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Subki. Apa dia? Sah, ya sah. Tak jadi sulam mudah aja ni. Dua-dua duduk dalam majlis. Syekh Subki. Dia tulis apa tu? Jadi Yaman pun. Gobeki dia tulis. Subki. Tu Syekh Subki. Maka jika dia beri surat oleh penjual kan? Kepada orang yang hadir pada majlis. Habis Baik, habis. Masuk tajuk baru. Ni tajuk kita nak fokus Tadi mudah je. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tiada sah bai'ul mu'atah. Ini tajuk terakhir dalam bentuk jual beli. Bentuk ijab dan qabul. Sebelum masuk syarat sah ijab qabul. Syarat sah lafaz ijab qabul ada 6. Jadi sebelum masuk tu, dia cerita dulu bagaimana bentuk-bentuk lafaz ijab qabul. Dan skrip dia ataupun lafaz dia, ada lafaz penuh, ada lafaz sederhana, ada lafaz paling pendek. Ini nak cerita ni, sekiranya jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul tidak sah. Dan tiada sah bai'ul mu'atah, ini jual beli secara
secara tukar, unjuk, berunjuk, beri, memberi, tanpa ada lafaz ijab qabul. Secara mudahnya, secara ringkas dia panggil bai'ul mu'attah ni jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul. Transaksi yang tidak ada lafaz ijab dan qabul. Itu dipanggil bai'ul mu'attah. Tidak sah. Tidak sah ni pendapat muktamad. Yakni yang kata bai'ul mu'attah tu apa dia? Yakni yang dikendaki dengan bai'ul mu'attah tu, jual beli, unjuk berunjuk tu, jual beri, jual berberian. Berberian. Makna apa berberian ni? Jual, salin, hulur, menhulur. Tu berberian tu. Salin beri, memberi. Salin unjuk, berunjuk. Salin unjuk, berunjuk. Salin beri, memberi. Salin hulur, menhulur. Tanpa ada ijab qabul. Dan beridaan keduanya, dan salin beridaan keduanya, kedua penjual dan pembeli. Salin beridaan keduanya, kedua penjual dan pembeli, walaupun dengar tiada lafaz. Ni sini kena jaga ni, dengar tiada lafaz tapi salin beredaan. Orang tanya kita, pas nak tahu macam mana redha tak ada lafaz. Sebab kita pernah sebut sebelum daripada ni, kenapa rukun ijab dan qabul, kenapa rukun jual beli ni kena ada lafaz ijab qabul. Kena ada lafaz ijab qabul. Kerana lafaz ijab qabul itu dia merupakan, dia panggil apa? Dia panggil tanda kepada redha antara salah satu daripada kedua ni ataupun kedua-dua. Sebab apa? Sebab jual beli ni dia paling, jual beli ni berlakunya jual beli ni di atas apa? Di atas dasar salin redha meredai. Nabi kata innamal bai' antaradin. Hanya sah jual beli itu Nabi kata antaradin, salin redha meredai antara satu sama lain. Maka ulama kata redha ini adalah amrun khafiyun, suatu urusan yang tersembunyi di dalam hati. Apabila urusan tersembunyi di dalam hati, maka mesti ada tanda supaya orang lain kenal pasti bahawa redanya dia. Mesti ada tanda. Maka apa tanda yang paling kuat? Tanda yang paling kuatnya ialah mesti ada lafaz. Lafaz itulah menunjukkan dia redha dan dia setuju. Jadi ulama kita mazhab Syafi'i ini, dia menggunakan hadis yang sama. Dia menggunakan hadis inilah untuk mengeluarkan dalil ataupun untuk mengeluarkan yang panggil apa dia tu, yang kata rukun jual beli ni mesti ada ijab qabul. Daripada hadis ni. Maka kalau orang tanya kita, ni dia kata redha ni, dia kata salin redha juga. Yang kita tahunya redha ni mesti ada tanda. Tanda dia ialah mesti ada lafaz. Lafaz ijab. Saya jual. Itu sebagai tanda dia redha nak jual. Maksud apa? Dia redha nak menyerahkan milik barang dia kepada saya. Saya pun saya beli. Maksud apa? Saya redha nak menyerahkan barang, beli ni nak menerima milik. Tadi menyerah milik. Menyerah milik tu orang panggil menyerah milik tu orang panggil qabul. Menerima milik menyerah milik orang panggil ijab. Menerima milik qabul. Tu dia panggil ijab. Takrif yang pernah kita beri dulu, iaitu apa dia ijab ni? Ijab ni satu lafaz yang menunjukkan penyerahan milik. Ma dalla ala tamlik. Tu lafzun. Lafaz apa? Dalun ataupun ma dalla ala tamlik. Satu lafaz yang menunjukkan penyerahan milik.
maka lafaz itulah dipanggil ijab. Contoh saya jual. Maka saya jual itu lafaz. Lafaz ni panggil apa? Panggil ijab. Kenapa panggil ijab? Sebab lafaz ni tujuan dia untuk serah milik. Apabila lafaz tujuan untuk serah milik, bahasanya, namanya, orang panggil ijab. Tu makna ijab. Satu lagi, dia panggil apa? Saya beli ni, maksud apa dia? Maksud saya redha. Saya setuju untuk menerima milik. Saya belilah barang ni dengan harga tersebut. Maknanya saya setujulah nak terima milik barang ni dengan harga sekian. Sebab tu dia panggil ta'rif qabul ini, iaitu lafaz yang menunjukkan tamalluk. Ini tadi tamlik. Tamlikum, yang ni tamalluk. Beza sikit je bagi. Tamlikum, tamalluk. Dia panggil aqdun tamlik wa tamalluk. Dalam kitab I'anatul Talibin dia sebut akad apa ni? Akad tamlik wa tamalluk. Ringkas aja, kena faham sendiri. Apa beza tamlik dengan tamalluk? Jadi akad tamlik daripada penjual, tamalluk daripada pembeli. Itu redha. Jadi macam mana boleh kata redha? Inilah yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi menggunakan hadis yang sama. Innamal bai' antaradin. Imam Nawawi kata redha dikira redha juga sekiranya ada perbuatan walaupun tidak ada perkataan. Perbuatan hulur dia itu tergolong di dalam redha, tetapi orang panggil lemah. Yang kuat mesti lafaz. Tu Imam Syafi'i dia nak lafaz. Tapi pengikut dia yang kata Imam Nawawi, dia tarjih, dia kata boleh juga. Maka oleh kerana majoriti ulama kata kena guna lafaz, minoriti sahaja, beberapa imam saja, Imam Nawawi, Imam Mutawalli, Imam Burawi saja, maka dia jadi lemah. Tu habis. Tu jawapan dia kalau orang tanya. Dan beredaan juga ni. Dan beredaan kedua penjual dan pembeli. Jadi kesimpulan apa? Bai'ul mu'attah ni mudah kita ni ingat. Sebut saja bai'ul mu'attah, jual beli yang salin redha meredai tanpa ada lafaz ijab qabul. Yang ni tanda redha tu apa? Hulur. Jual beli berlakunya pertukaran hulur menhulur tanpa ada lafaz ijab qabul. Itu mudah. Paling ringkasnya kita panggil jual beli tak ada ijab qabul. Itu bai'ul mu'attah. Maka wajib atas tiap-tiap daripada keduanya. Maka ni dia panggil tafriq bagi kata tak sah. Apabila tak sah keluar hukum. Keluar hukum daripada tak sah tu. Dia kata dan tiada sah. Apabila tiada sah, hukum apa? Maka wajib atas tiap-tiap daripada keduanya, daripada penjual dan pembeli. Wajib apa dia? Islam ataupun syarak memaksa. Tu dia panggil ala lil madarrah. Wajib atas. Atas tu paksa atas tiap-tiap keduanya, penjual dan pembeli. Apa yang syarat paksa tu? Mengembalikan, ini menghantar balik barang yang diambil daripada taulannya. Wajib hantar balik barang yang diambil daripada taulannya. Mana taulannya? Barang diambil daripada kawannya. Maksud daripada penjual ataupun daripada pembeli. Taulan penjual, pembeli. Taulan pembeli, penjual. Itu dipanggil taulan. Wajib hantar balik. Makna apa ni? Maknanya kalau jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul, dia tak taklid pendapat Imam Nawawi, tak sah, wajib. Apabila tak sah, apa kesan dia? Kesan dianya, dia tak boleh, pertamanya, kesan dia haram. Yang keduanya, dia tak boleh milik barang tersebut. Yang ketiga, dia tak boleh tasarruf barang tersebut. Apabila tak boleh milik, tak boleh tasarruf, apa status barang itu? Tak sah. Ya, tahu tak sah. Apa kesan dia? Mesti hantar balik. Mesti. Apa maksud mesti hantar balik? Pembeli mesti hantar duit kepada penjual. Tak sah tukar duit tadi. Silap. Pembeli mesti hantar barang kepada penjual.
Dan penjual mesti hantar balik duit kepada pembeli. Itu dia panggil wajib hantar mengembalikan. Mengembalikan barang yang diambil daripada taulamnya. Barang yang. Yakni mabik ataupun harga. Barang ni kena dua lah. Dia ringkah. Tu kitab ringkah ni dia tak nak tulis banyak. Jadi barang ni kena pada barang, kena pada mabik, benda, dan juga kena pada harga. Jadi harga siapa kena hantar? Duit itu siapa kena hantar? Penjual kena hantar kepada pembeli. Barang ni siapa kena hantar? Pembeli kena hantar kepada penjual. Itu barang yang. Hantar balik tu jika ada. Kalau ada, wajib hantar balik. Kalau tak ada, dan gantinya hantar pada kata dan gantinya jika sudah binasa. Wajib ganti jika ada, dan wajib hantar balik jika ada, dan kalaulah tidak ada benda ni, dan gantinya, ganti balik ataupun bayaran setanding dengan barang yang kita dah guna tadi jika sudah binasa. Makna binasa ni kalaulah kita dah makan ataupun kita guna ataupun rosak benda tu. Kena panggil, kena ganti rugi balik. Dia panggil dhamanun mutlafun. Tu dia panggil dhamanun mutlaf. Wajib bayar ganti rugi. Tu. Dan tiada dituntuti pada akhirat. Tetapi ni sebuah hukum dunia, wajib ganti. Wajib ganti. Kalau wajib hantar balik kalau ada lagi. Kalau kita dah guna dah benda ni, dah makan dah benda ni, wajib ganti rugi. Kalau ni sebuah di akhirat, kalau tak ganti di dunia, adakah kena tuntut di akhirat? Tu, tengok. Dan tiada tuntuti, yakni tiada didakwa pada akhirat. Tiada wajib, tiada didakwa, tiada dituntut pada akhirat nisbah hukum di akhirat kelak. Tiada tuntut ganti di akhirat kelak. Hanya setakat dunia je. Tetapi sungguh pun tak wajib, tak tuntut di akhirat kelak suruh ganti, tetapi tetap salah. Bukan mana tak salah, tetap berdosa. Cuma tak wajib lah. Di akhirat tu dia kena ganti balik. Dia kena dunia. Setakat dunia je. Tapi kalau harta curi, di akhirat kena ganti. Dia tak hantar balik di dunia. Harta dia curi. Di akhirat kelak memang kena hantar balik. Kena ganti balik di akhirat. Allah Ta'ala tuntut balik. Tuan dia, Allah perintah pada tuan, so cari balik. Ni dosa ni sebab tak ada akad kan? Tu, betul. Dosa tak ada akad. Dosa tak ada ijab qabul, lafaz ijab qabul. Tetap berdosa dia panggil. Walaupun tak dituntut pada akhirat, masa tak didakwa, tak dihantar balik di akhirat, tak didakwa harta tu. Bukan tak berdosa, tak didakwa harta. Tak disuruh tuntut balik harta di akhirat kelak. Tetapi tetap salah, yakni berdosa pada akad. Tetap salah. Kenapa tak didakwa di akhirat? Kerana sudah hasil beredaan antara keduanya. Kan hulu berhulu ni dah ada reda. Apabila ada reda, okeylah. Kenapa juga salah ni? Salah pada lafaz tidak ada. Kerana nak kena lafaz juga. Walaupun salin reda bereda dah ada dah tanda tu, tanda lemah ada. Tapi nak kena ada lafaz hijab. Kerana sudah hasil beredaan antara keduanya, antara pembeli dan penjual. Habis. Ini tak sah. Baik, nak tengok yang sah pula. Jadi, qaul mu'tamad habis dah.
Jadi qaul mu'tamad. Jadi kita duk bincang ni, pilihan pertama kita duk bincang ni, kita cuba untuk beramal dengan pilihan yang pertama dipanggil akad jual beli yang sebenar. Mesti ada lafaz ijab qabul. Kalau tak ada lafaz ijab qabul, tak sah jual beli. Tak sah jual beli. Apabila tak sah jual beli, menyebabkan tak sah milik. Apabila tak sah milik, menyebabkan tak sah tasarruf. Apabila tak sah tasarruf, maka wajib hantar balik. Wajib hantar balik. Kalau barang tu ada, kalau barang tu tak ada, wajib ganti balik. Dia panggil dhamanun mutlaqun. Baik, settle. Baik, pilihan yang kedua. Nak pergi kepada pilihan kedua. Pilihan yang kedua ni, kalaulah tak boleh nak beramal dengan qaulian mu'tamad ini, maka ada khilaf, ada pilihan yang ditarjih oleh Imam Nawawi yang mengatakan jual beli mu'attah ni sah. Nanti kesimpulan kita cerita. Jual beli mu'attah ni kena fahamlah ada 3 bentuk. 3 bentuk. Kadang-kadang orang nampak jual beli mu'attah satu bentuk je. Tu asah je, mula-mula mengaji bolehlah kan. Apa jual beli mu'attah? Tak ada lafaz ijab qabul. Tu je dia tahu. Dia bukan tak ada ijab lafaz ijab qabul je. Dia ada 3 cara. InsyaAllah kita buat kesimpulan. Ni bagi hukum dulu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan memilih. Dan memilih ni maknanya dan, dia panggil qaul yang mukhtar. Dan memilih. Memilih ni dia panggil qaul mukhtarun 'indan Nawawi. Kalau kita Arab ni dia terjemah kita Arab lah. Dan memilih, yakni dan memilih oleh Nawawi. Kejap-kejap hilang. Dan ni hilang. Dan memilih. Patutlah setengah guru tu dia pakai penunjuk macam Quran tu. Dia cepat hilang. Dia pakai penunjuk. Macam baca Quran. Kan? Pakai lidi halu. Kita dah muda dulu tak guna penunjuk. Ni tanda dah maknanya makin muda. Tanda nak menuju ke goal. Kan? Ke goal lah. Bukan silver, gold. Tu tanda nur dah ada, kiri kanan dah ada nur. Kepala mula ada nur, mata mula bela. Tu tanda nak ke goal lah. Hilang selalu baca kitab matlab. Satu lagi kitab Wisyah. Kecil kot Wisyah kan? Oh, hilang sekejap-kejap, hilang. Cara nak tengok balik hilang dah. Dia lagi halus Wisyah. Dia ingat Tok Guru pesan ni ada hikmah. Dulu Tok Guru selalu pesan masa saya mengaji tu. Kita memang tak heran je masa Tok Guru pesan. Dia kata tulis besar sikit dia kata. Hang tua nanti hang nak baca dobik. Kita kadang-kadang tulis halus je. Marah Tok Guru dobik halus. Kata sekarang tak apalah nampak halus. Waktu umur 50 nak baca. Dia jenuh peremban. Jenuh tilik. Apa aku tulis? Tulis sendiri tak boleh baca. Tulis halus sangat. Dulu saya masa dobik di pondok tu pakai pen yang kecil sekali tu. Kecil sekali, bukan 0.5 bukan 0.5 tu. 0.3. Berapa? Kecil sekali tu. Kecil sebab apa? Sebab kita nak dobik bawah baris. Dahlah baris halus. Kita boleh dobik bawah kecil tu. Tu Guru marah. Terror sangat dia kata masa sekarang nampak cantik sebab kecil kan. Oh dah tua umur 50. Macam bunga-bunga kita buat. Tak boleh baca dah. Macam bunga. Jadi lukisan. Tu. Patut dia dobik besar-besar. Tuan Guru Jomar kata, aku dobik besar dia tau. Seketoi. Tengok tulisan dia memang besar. Saya ada simpan tulisan dia. Banyak buku tulisan tangan dia. Memang besar-besar. Tulisan tangan dia ni, Tuan Guru Jomar, dia banyak tulis pensel. Dulu kan banyak pensel, pen tak ada lah. Memanglah tulisan ni, dia kata cari dakwah yang kekal. Pensel ni tapi berkah pensel dulu. Apa yang sekarang boleh baca? Pensel dia. Tulisan orang dulu cantik. Macam khak. Kan? Macam khak. Tuan Guru Jilah tu, Pak Lan lah. Dulu kalau kita asah tahan dia tahu. Yalah, tahan dulu. Dia kualiti. Dia kualiti dulu. Dia payah patah dulu. Susah patah.
Tu kata politik. Tak patah. Tak patah-patah. Tu yang dia tahan dakwah dia. Dan memilih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan memilih oleh Syekh Nawawi. Memilih ni qaul mukhtar lah. Pada pihak tarjih lah kita panggil. Tarjih, memilih. Memilih oleh Syekh Nawawi ni. Dan perhimpunan daripada ulama. Bukan dia seorang. Ada juga ulama lain. Dan perhimpunan daripada ulama. Kan dalam kitab Arak dia akan sebutlah nama ulama ni. Siapa dia selain daripada Imam Nawawi, iaitu perhimpunan ni satu kumpulan ulama lain. Bukan dia je. Ada juga ulama lain yang memilih. Antaranya siapa dia? Antaranya Iman Al-Mutawalli. Iman Mutawalli dan Iman Bughawi. Itu dua iman. Bukan dia je. Dan perhimpunan daripada ulama, siapa ulama tu? Antaranya ialah Iman Mutawalli dan Iman Bughawi. Apa pilih tu? Sah jual dengan mu'atah. Sah jual dengan mu'atah. Yang kata jual mu'atah sah ni, adakah pada barang yang tertentu saja? Tidak. Imam Nawawi kata pada semua jenis barang. Sama ada barang murah, barang mahal, sama je. Ada juga pendapat lain yang kata sah mu'atah ni hanya barang murah saja. Baik. Imam Nawawi dan beberapa kumpulan ataupun satu kumpulan ulama lain mengatakan sah ni pada nisbah tiap-tiap barang yang dibilan, barang yang dianggap, barang yang dikira akan barang itu oleh orang akan jual. Pada tiap-tiap barang ni dia bukan kena pada mabit ni. Ni. Kena kepada maksud barang ni apa? Maksud barang ni perbuatan. Maksud perbuatan. Perbuatan hulu tu. Perbuatan. Tiap-tiap perbuatan dibilang, dianggap akan perbuatan tu oleh orang anggap perbuatan yang kita buat tu akan jual. Dalam kitab Arab dia kata apa? Dia kata ma ya'addu bai'an. Barang ma tu dia ulama terjemah barang tu ma, barang yang dikira, perbuatan yang dianggap jual. Asalkan kita nampak perbuatan dia tu perbuatan jual beli, walaupun tak ada lafaz. Sama ada benda tu kecil atau benda besar tak kisah. Asalkan kita nampak perbuatan dua orang ni sedang melakukan transaksi ni, main hulu-hulu, main tolak-tolak ni, satunya tolak duit, satunya satunya tolak barang, satunya hulu duit. Perbuatan kita tengok tu perbuatan dianggap jual beli. Walaupun barang kecil, barang besar. Imam Nawawi kata sah. Jadi perbuatan itulah dipanggil dilalatan zahirah. Dipanggil dilalah zahirah bagi penunjuk yang zahir yang kata mereka ni berjual beli. Dan ditentu oleh setengah ulama dan ditentu oleh setengah ulama dan ditentu oleh setengah ulama, ditetapkan oleh setengah ulama akan harus dengan sesuatu yang hakir. Ni qaul yang lain. Maksudnya pendapat yang lain. Ya, kalau ikutkan dia ada 3 pendapat ni. Imam Nawawi kata sah
sama ada barang tu murah ataupun mahal, asalkan nampak perbuatan dia itu adalah perbuatan hulu menhulu, perbuatan jual beli. Sah, ni Imam Nawawi. Tapi ada segelintir ulama lain kata, yang kata sah jual mu'attah ini hanya kepada barang yang murah saja. Barang yang lekeh saja. Ni. Hakir tu lekeh. Pendapat ni pendapat yang dikeluarkan, kalau di kitab Arab disebut pendapat ni dikeluarkan oleh Ibnu Suraish dan Ar-Ruyani. Tu. Kita nak Jawi ni dia tak sebutlah. Dia hanya sebut umum lah. Dia kata apa? Dia kata setengah ulama je. Dan ditentukan. Ini pendapat yang kedua. Akan harusnya harum mu'attah dengan sesuatu yang hakir, dengan sesuatu barang yang lekeh ataupun yang murah. Seperti mana? Seperti daging dan roti dan seumpamanya. Seumpama daripada daging dan roti. Macam roti RM2.8, RM3 lebih. Macam daging setengah kilo. RM15. Tapi kalau benda yang besar, benda yang mahal, melibatkan puluh-puluh ringgit, maka kena ada lafaz ijab qabul. Tak boleh jual beli mu'attah. Ini pendapat sebahagian daripada ulama. Tapi kita ni ingat hak mu'attah Imam Nawawi je lah. Mudah. Mu'attah Imam Nawawi dia mudah. Mudah semua. Hantam je. Tak kisahlah mahal, murah, lekeh, tak lekeh. Mantap, kualiti ke tak kualiti. Sebab tu orang dulu, dia akak beli rumah mahal-mahal je ada ijab qabul ni. Jual beli rumah, jual beli tanah. Jual beli benda kecil-kecil tak ada ijab qabul. Sekarang ni habis semua. Yang besar kan, yang kecil. Jual ke? Sekarang ni hak besar-besar pun tak ada jual. Jual kereta pun tak ada ilafah ijab qabul. Tapi ada lagi lah. Setengah tu jual tanah tu bersungguh lagi kan. Jual tanah bersungguh. Berjuta. Sungguh lagi lah tu. Siap ni siap second tu. Siap jual tanah apa? Kobak. Bukan kobak apa? Pegang ni, pegang tangan. Macam akad nikah. Saya jual lah tanah saya ni. 2 hektar ni. Dengan harga dia 1 juta. Siap akad nikah. Ya. Dapat. Mau tak akad. Projek besar. Habis. Kita buat kesimpulan. Simpulan pendapat dulu sebelum kita simpulan bentuk mu'attah. Dah habis dah. Kita habis dulu Dan sayugianya, tak habis gitu. Dan sayugianya kita taklid akan orang yan, akan ulama yan, bukan orang biasa ni, akan ulama yang mengatakan dengan harus itu mu'attah. Kenapa seeloknya kita taklid jual beli mu'attah ni? Supaya keluar daripada dosa. Nak mengelakkan dosa. Nak mengelakkan dosa, tak ada ijab qabul tu. Baik. Dan disyaratkan pada ijab dan qabul bahawa jangan ada diselangi antara keduanya dengan perkataan ni, masuk tajuk baru. Ini dia panggil nan syarat sah ijab qabul. Baik, itu minggu depan akan datang. Baik, kesimpulan dia panggil kesimpulan jual beli mu'attah. Kita buat kesimpulan jual beli mu'attah. Kesimpulan dari segi khilaf dulu sebelum kita tengok bentuk dia, sebelum tengok bentuk mu'attah. Jadi khilaf jual beli mu'attah ini dia panggil jual beli mu'attah. Kita tengok secara umum dulu. Secara umum qaul yang mu'tamad, wajib jual beli ada ijab dan qabul. Wajib. Jadi tak sah jual beli mu'attah. Ini dipanggil qaul mu'tamad. Yang kedua ada qaul dhaif. Ini kita nak bincang. Qaul dhaif ni apa? Qaul dhaif ni sah jual beli mu'attah. Cuma dia ada khilaf. Tapi kita ingat satu cukuplah, cuma info tambahan je. Satunya dia panggil apa? Satunya dipanggil, kita ingat yang pertama, iaitu sah jual beli mu'attah yang ditarjih oleh Imam Nawawi
dan ataupun sekumpulan ulama lain, iaitu iman mutawalli dan iman bughawi. Sah ni apa dia? Sah tiap-tiap jual beli, ataupun mudahnya bahasa kita dipanggil sah jual beli semua barang. Itu mudah. Semua barang, sama ada barang mahal ataupun barang murah, sah jual beli mu'atah. Pendapat lemah yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan juga Imam Mutawalli dan Imam Bughawi. Kan? Satu. Yang kedua, pendapat kedua sebagai tambahan kitanya, iaitu pendapat kedua ni, sah jual beli mu'attah hanya tertentu kepada barang yang murah saja. Ini sebahagian ulama. Siapa dia ni? Ni Imam, kalau dalam kitab yang Anatul Talibin sebut, iaitu Imam apa tadi? Imam Royani dan Ibnu Surah. Surah. Sin ra alif ya ha. Suraihun. Surah. Sah. Kalau muktamad yang tu lafaz. Qaul mu'tamad kena ada lafaz. Qaul dhaif ni bai'un mu'attassah. Cuma ada dua qaul dhaif ni. Pertamanya Imam Nawawi, semua barang sah. Yang keduanya iaitu sah hanya barang yang tertentu sahaja. Sah jual beli tak ada. Ada dua. Jadi dua tu lah. Okey, settle. Tu khilaf di bai'ul mu'attah. Kita nak tengok yang kata mu'attah ni ada 3 bentuk. Kita tahu tadi mu'attah ni, bentuk mu'attah kena faham. Yang kata bai'ul mu'attah ni jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul. Itu umum. Jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan lafaz qabul. Bentuk dia macam mana? Ada 3. Pertama apa dia? Pertama, jual beli yang langsung tidak ada lafaz ijab dan qabul. Ini yang kita faham ni. Iaitu jual beli senyap. Main holo duit je. Penjual tak kata saya beli, pembeli pun tak kata, penjual tak kata saya jual, pembeli pun tak kata saya beli. Senyap, dua-dua senyap. Bentuk pertama. Bentuk yang kedua, ada lafaz ijab tapi tidak ada lafaz qabul, ataupun sebaliknya. Ada lafaz qabul, tidak ada lafaz ijab. Juga tidak dinamakan jual beli yang sebenar. Tak nama jual beli yang sebenar. Kenapa? Kerana jual beli yang sebenar, jual beli yang mesti ada lafaz ijab dan qabul. Ataupun bahasa mudah dipanggil jual beli yang ada sirah. Itu bahasa pendek. Tak nak cakap panjang, sirah je. Jadi apabila kita sebut sirah, mesti mengandungi 2. Sebab tu ulama dulu mudahnya sebut sirah. Tapi hari ni kita kena perinci lah. Orang tak faham dah sirah ni. Apabila sebut sirah, 2. Kalau ada 1 je, tak panggil sirah. Maka kalaulah ada pembeli je, orang pembeli ni dia mengaji, penjual tu dia tak berapa tahu, pembeli kata saya beli ban, penjual senyap je. Ataupun penjual kata terima kasih, pembeli kata ban saya beli, senyap dia. Ada satu pihak je, maka tak dinamakan jual beli yang sebenar. Nama mu'attah juga. Jadi mu'attah yang kedua. Mu'attah dinamakan mu'attah juga sebab tak cukup syarat jual beli sebenar. Bentuk jual beli mu'attah yang ketiga, iaitu jual beli yang ada lafaz, jual beli yang ada perkataan tetapi tidak termasuk perkataan lafaz ijab qabul. Nama mu'attah juga. Okey, baik. Nama mu'attah juga. Kinayah. Tak, jual beli mu'attah juga. Maksudnya lafaz kinayah jual beli sebenar kalau ada lafaz. Ada lafaz ijab, ada lafaz qabul, walaupun lafaz kinayah tetap nama jual beli sebenar. Tapi jual beli ni ada lafaz tapi tidak termasuk lafaz ijab dan qabul. Dia tak guna lafaz ijab qabul, dia guna lafaz lain. Dia guna terima kasih dan sama-sama je. Lepas tu kita kena faham, dia kata jual beli ijab qabul, jual beli senyap. Saya tak senyap. Saya kata terima kasih ban. Penjual kata pembeli kata sama-sama ban. Penjual kata datang lagi ban. Pembeli kata insya-Allah. Kedai lain boleh tak? Kedai ni mahal. Tu saya tak senyap. Jenuh nak jawab. Kalau mengaji asah je. Fikir kok mana ni? Jemaah tanya, kita mengajar kata jual beli mu'attah ni jual beli tak ada ijab qabul. Senyap tak jawab apa. Dia kata dia jemaah, saya tak senyap ustaz. Saya cakap
terima kasih. Jenuh. Oh, cakap ada cakap. Oh, cakap tak apa. Cakap bukan lafaz. Ijab dan qabul, ucapan terima kasih dan juga sama-sama tidak menepati ijab qabul. Walaupun ada setengah, saya tak nak sebut siapa dia, ada setengah orang yang mengajar muamalah, dia mengatakan bahawa lafaz terima kasih dan ijab qabul itu dikira ijab qabul juga zaman moden. Bagi kita zaman moden ni, tak kira ijab qabul. Itu orang panggil apa, beradab kan. Dia kata, dia kira uruh. Uruh ni apa? Kalaulah zaman kita ni, maksud terima kasih tu maksudnya saya jual lah. Bukan. Terima kasih tu maksudnya datang beli kedai dia, terima kasih lah kan. Kita punya sama-sama lah, ada orang yang ucap terima kasih. Jadi ada kita dengar, baca kitab Matlaq juga. Wallahu a'lam lah, itu di antara kita tak nak condemn lah. Cuma kita nak cerita apa yang kita mengaji. Terima kasih dan sama-sama itu tidak termasuk ijab dan qabul. Tidak termasuk ijab dan qabul. Jadi, kesimpulan dia 3 bentuk itu, maka ketiga-tiga bentuk itu dinamakan jual beli mu'attah. Jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul. Jual beli yang tidak ada langsung lafaz ijab qabul, ataupun yang ada satu pihak saja, satu pihak lagi tidak ada. Yang keduanya ialah lafaz yang ada bahasa selain daripada bahasa ijab dan qabul. Wallahu a'lam. Baik, tu pun kena tahu tata cara dia. Baik, kalau kita tak boleh, kita dah belajar 2 pilihan lah ni pada malam ni. Jadi kalau kita tak boleh nak berada pada pilihan pertama, ini jual beli yang sebenar, kita nampak tak boleh ni, abang ni tak nak sebut juga kan. Kita kena cepat-cepat pilih jual taklid, ataupun kita panggil pilih jual beli mu'attah. Kita pilih jual beli mu'attah ni, tata cara dia kena niat. Pilihan ketiga bersama, hebah. Pilihan keempat, hebah bil sawab. Baik. Pilihan kedua ni iaitu jual beli mu'attah. Apabila kita pilih jual beli mu'attah, kita kena niat taklid. Aku pilih jual beli mu'attah walaupun dia tak panjang. Tak perlulah panjang kan, asalkan mu'attah aja. Tak perlulah aku taklid pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi dan Imam Mutawalli. Habis jenuh. Nak cuba ingat apa lagi? Barulah sebut mu'attah. Aku taklid pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi, sah jual beli mu'attah. Tak perlu panjang. Kita kata taklid terbayang di terlintas di hati kita, aku ikut pendapat, aku pilih jual beli mu'attah. Boleh. Maksud kita taklid pendapat lemah. Kena niat taklid. Sebab apa? Sebab ini pendapat lemah. Nak elok daripada haram tu. Sebab dah tak boleh amal qaul mu'tamad. Beli ayat mesin mu'attah. Tak boleh mu'attah. Okey. Soalan bagus. Ini soalan ni ramai yang masa duduk di pondok dulu terperangkap dengan kesilapan, bukan kesilapan orang lain, kesilapan kepahaman diri dia sendiri. Ramai yang beranggapan bahawa jual beli mu'attah ini, apabila jual beli di mesin boleh jual beli mu'attah, jual beli letak atas rak boleh jual beli mu'attah, jual beli letak atas bakul. Di pondok pun jangan, amal juga. Di pondok ni, ada setengah pondok tu, dia jual 3 in 1. Apa panggil tu? Nescafe. Tak sihat. Apa nak minuman 3 dalam 1. Dah lah duduk pondok mengapa? Jual nak tak sihat dah tu. Dia letak depan tu, letak pondok kan. Budak pondok ni malah lepas mengapa, dia nak minum, nak hantam kopi ya, nak mengapa kan. Dia letak dalam bakul. Dia tulis RM1. Jadi kena masukkan, ambil benda tu masukkan duit. Dia tulis pula dalam bracket tak betul, jual beli mu'attah. Mu'attah apanya orang tak ada. Ini kesilapan dia. Ingat, jual beli mu'attah hanya tidak ada lafaz ijab qabul saja. Tetapi rukun lain cukup. Orang mesti ada. Kalau orang tak ada, tak boleh amal dengan mu'attah. Di sini sikit je teknik dia silap. Teknikal dia panggil. Jadi ingat, lari sikit je. Tapi kalau kita tak betul-betul fokus, dia akan ingat betul jual beli mu'attah. Tak perasan sebenarnya jual beli mu'attah ialah jual beli yang tidak ada satu rukun. Jual beli tidak ada lafaz ijab qabul, tapi ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada saman. 4 ada. 2 je tak ada. Sebab tu jual beli mesin tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh beramal dengan jual beli yang sebenar, tak boleh beramal dengan jual beli mu'attah, kena pilihan ketiga. Pilihan ketiga ni hebah. Hebah saja.
Ketika kita masuk mesin tu, niat di hati kita. Jadi kita pilih lafaz kinayah. Lafaz kinayah ada dua. Ada lafaz dan ada niat. Lafaz tak ada, niat. Niat termasuk kinayah. Maksud kita masuk duit, aku heboh kepada pemilik. Jadi syarat heboh, dia tak perlu khabar segera. Sebab tu sah heboh. Orang tanya, heboh, dia tak khabar segera? Jawab dia, syarat sah heboh tak khabar segera. Tak wajib. Segera dia kena terima. Baru sah tak. Boleh dia nak terima petang, boleh. Nak terima esok, boleh. Tak wajib terima. Segera. Sebab tu sah orang heboh pisang gila tak pagi. Tengah hari baru orang mengap. Sah. Kan dia heboh di hari Jumaat kan. Pagi dia pergi heboh. Tak ada siapa ambil lagi. Dia dah lepas dah. Dia lepas dah. Dia beri dah. Dia niat dah. Aku heboh kepada orang jemaah, semua jemaah. Tiba-tiba yang datang ambil ialah tengah hari baru datang ambil. Sah. Kenapa? Kerana tak disyarat qabul dengan segera. Kalau jual beli tak boleh. Jual beli kena qabul segera. Kalau sebelum kobat tu boleh cancel? Boleh. Heboh tak apa. Boleh ambil balik Jadi kalau guna bai'ul mu'attah ni, khiyar majlis tu macam tadi ya? Mana? Sama. Kan? Dia terpakai khiyar majlis tu. Dalam majlis tu? Terpakai. Terpakai. Dalam majlis ada. Selagi dia tak berpisah. Kalau syarat tak ada. Syarat tak ada. Khiyar syarat tak ada. Khiyar syarat mesti kena pilih. Khiyar majlis ada. Online, orang tu dapat. Online tak boleh jual beli. Khiyar jual beli online mazhab Syafi'i tadi. Heboh. Hebat juga. Heboh. Sebab apa tahu? Tak boleh jual beli. Tapi ada orang tak? Ada orang amal. Ada orang ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Tapi jauh. Dia tak boleh mana? Tak boleh. Maksudnya syarat majlis tak bersatu. Dia kena bersatu satu majlis. Kat situ lekat mazhab Syafi'i. Sebab tu orang hari ni dia kata kalau macam pakai bai'ul mu'attah ni, kalau ikut pendapat Imam Nawawi ni, kalau rupa tu rupa jual beli juga. Tapi dia tak duduk dalam satu majlis. Qabak. Dia kena syarat mazhab Syafi'i kena qabak dalam majlis. Dalamnya. Dia kena qabak dalam majlis hakiki. Syarat utama lah. Ya, dia kena qabak barang tu kena qabak dalam majlis hakiki. Dua orang ada. Dia tak boleh majazi. Mazhab lain boleh. Sebab tu yang jual beli online confuse. Kenapa? Kerana mazhab lain boleh. Memang kita tak cerita isu mazhab Hanafi boleh. Mazhab Maliki pun boleh. Tapi kita cerita mazhab Syafi'i. Jadi duk mengiru orang kampung, apabila kita cerita balik boleh, dia pun kita cerita tak boleh. Dia hanya kata boleh tapi dia tak cerita mazhab. Itu yang masyarakat keliru tu. Jadi sebenarnya boleh tapi bukan mazhab kita. Dia kata boleh. Ya, bukan mazhab kita. Kenapa pula dia kata? Sebab mazhab kita dia disyarat mesti qabak dalam majlis hakiki. Kena bagi duit. Memang isu-isu lain kita boleh taklid kaum dhaif. Contohnya, mazhab Syafi'i wajib tengok barang tu sebelum akad jual beli. Nak tengok macam mana online? Online tengok gambar. Gambar mazhab Syafi'i tak sah. Dia tengok diri, bukan tengok gambar. Tapi boleh taklid kaum dhaif mazhab Syafi'i. Kaum dhaif boleh tengok gambar juga, kaum dhaif. Dia panggil jual beli ghaib. Asal tak sah wali ghaib. Macam kita jual beli ni, air ni, tak sah. Dia nak apa? Kita akan belajar akan datang. Dia nak tengok, tak boleh tengok melalui alat, tak boleh. Maksud tengok direct. Tengok diri direct. Kalau tengok melalui alat, perantaraan, tengok benda dalam kaca, tak sah. Jam duduk dalam kaca. Ni air dalam bekas. Walaupun bekas transparent, tak boleh. Itu mazhab Syafi'i ketat. Kena tengok secara direct. Maksud tengok diri tanpa melalui perantaraan. Jadi tengok gambar tak boleh dan tengok diri melalui perantaraan pun tak boleh. Kena tengok live. Jadi kena buka. Tengok. Ni pun tengok dia panggil jual beli, dia panggil syibrah. Tengok atas. Asal kena tengok semua juzuk. Tengok semua juzuk. Keluarkan. Tengok semua. Air ni. Jenuh. Lepas tu sah juga jual beli shibrun. Yang jual beli tengok atas. Sebab asalkan atas itu sama dengan bawah. Kalau atas tak sama dengan bawah, tak boleh. Nak tengok. Kita akan datang. Dia ada bentuk-bentuk cara-cara nak tengok. Jadi kita boleh taklid, dia panggil qaul yang dhaif, mengatakan sah jual beli tanpa melihat. Ghaib. Dia panggil jual beli ghaib. Macam jual beli biskut kan, dalam tu nampak gambar je biskut.
Dalam tu tak nampak, tak sah. Okey, dia kata tak apa, kita boleh taklid. Tak tengok gambar aja. Last sekali tak lepasnya ialah di majlis. Dia kena qabah. Dia kena qabah dalam majlis hakiki. Di sinilah bezanya. Dia orang kata ada pendapat ulama mengatakan sah jual beli dalam walaupun berlaku dalam majlis majazi. Apa majlis majazi? Iaitu majlis maya. Sah. Ada ulama mengatakan sah. Maka taklidlah ulama itu. Dia tak cerita ulama itu dari mazhab mana. Adakah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Ini isu dasar yang menjadi kepeningan masyarakat. Wallahu a'lam. Kita ni pun mengaji juga mazhab lain sikit-sikit, tapi kita ikut metodologi guru kita yang menekankan secara solid pegangan satu-satu mazhab selagi mana tak boleh tak sukar untuk pindah mazhab lain. Jadi tak sukar pun kita taklid je. Kita ubah aja. Tak perlu taklid lagi kan, kita ubah kepada alternatif yang ketiga. Selagi mana tak ada alternatif, baru ketika tu kita boleh taklid mazhab lain. Tu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu